Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Saya Fauzi Zain. Baiklah, pastinya jam-jam ini, jam 5 petang ataupun 5.30 petang, seperti biasalah kita menantikan perkembangan terkini sidang media harian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan perkembangan COVID-19. Dan pastinya pada hari ini dimaklumkan, pada awal tadi dimaklumkan akan diadakan sidang media itu pada pukul 5.30 petang. Baiklah, sementara kita menunggu perkembangan COVID-19 ini dan sementara kita bercerita tentang COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, ada satu lagi yang belum pulih, iaitu kita bercakap tentang perubahan dan juga kita bercakap tentang landscape politik negara ataupun dinamika politik yang berlaku kebelakangan ini. Dan untuk itu mungkin ada yang terlepas berita pada tengah hari tadi. Saya nak tunjukkan di esroawani.com yang mana berkaitan dengan gelora politik di Sabah berkaitan dengan dua adun APCO tinggalkan parti jadi wakil rakyat bebas. Kalau boleh kita naikkan artikel di esroawani.com ini, yang mana dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta. Mereka adalah Adun Sugod, Datuk James Ratib dan juga Adun Kuala Penyu, Datuk Limes Juri. Dan pada sidang media yang diadakan pada tengah hari tadi, tindakan kedua-dua mereka meninggalkan parti APCO adalah disebabkan hilang kepercayaan kepada pucuk pimpinan parti. Untuk mendapatkan artikel penuh atau bacaan penuh, anda terus ke esroawani.com. Kami sisipkan laporan berita itu dan juga kami ada sisipkan dan juga kami terbitkan ada satu pautan video sidang media yang disampaikan oleh dua adun itu. Dan untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Wakil Esro Awani di Sabah, Ruzaini Zulkifli. Mungkin Ruzaini boleh kongsikan sedikit sehingga pada waktu ini dikabarkan ada lagi perkembangan terkini di Sabah berkaitan dengan cakap-cakap perubahan gelora politik Sabah. Mungkin Ruzaini boleh kongsikan untuk setika waktu ini sehingga jam 5 petang ini. Ruzaini berada di mana dan mungkin boleh kongsikan perkembangan. Mungkin ada lagi sidang media susulan selepas itu? Okey, terima kasih Fauzi. Buat sementara ni kita orang masih berada di Kota Kinabalu dan sedikit sisipan sidang media tadi saya ingin menambah sedikit sebanyak mengenai intipati sidang media berkenaan di mana Adun Sugod, Datuk James Ratib dan Adun Kuala Penyu telah mengisytiharkan dan mengumumkan mereka bertindak keluar parti UKO dan mengisytiharkan mereka sebagai adun bebas. Dan mereka terbuka untuk menyertai mana-mana parti yang mungkin di sebelah parti pemerintah persekutuan yang boleh jadi seperti Bersatu, UMNO atau menyertai parti tempatan seperti PPS, PPRS atau juga STAR. Sememangnya apabila kemelut politik ini berlaku, memang kita jangkakan senario akan bertambah panas dan pelbagai desas-desus membabitkan wakil-wakil rakyat yang bakal melompat. Dan untuk pengetahuan Fauzi juga, pada hari ini kami bersedia dan telah pergi ke sebuah lokasi di mana di Sutra Harbour sebentar tadi, dan di mana ada maklumat bahawa terdapat lagi wakil rakyat bakal mengumumkan keluar parti. Namun setakat ini tidak ada pengesahan dan bagaimanapun kami tetap bersedia untuk membuat liputan serta-merta sekiranya menerima maklumat sahih berhubung sidang media yang bakal berlaku itu nanti. Ya, Fauzi. Okey, Ruzaini tadi ada sebut ada cakap-cakap berkaitan mungkin akan ada lagi ramai akan buat pengumuman berkaitan dengan pendirian yang berubah, dan kalau boleh saya tunjukkan satu artikel berkaitan dengan itu, iaitu keluar pada APCO, kami mulakan gendang di Palu, ramai akan ikut. Ini yang dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Adun Sugod pada sidang media itu, yang mana beliau mengatakan lebih ramai yang akan bertindak keluar daripada parti pemerintah kerajaan negeri dalam tempoh terdekat ini. Ini daripada Adun Sugod, dan kalau boleh saya nak mainkan sedikit angkat ataupun apa yang disebutkan oleh adun-adun ini. Kalau boleh kita mainkan sedikit? Saya yakin dalam masa 1-2 hari ini akan lebih ramai menyusul. Dan kami bersama YB Limus daripada parti APCO yang memulahkan orang kata gandang di Palu. Kami mulakan gendang di Palu, dan seperti apa yang disebutkan oleh Adun Sugod, Adun James tadi, mungkin jangkaan sepanjang minggu ini daripada Ruzaini sendiri, jangkaan politik di Sabah adakah bertambah panas ataupun bagaimana?
Seperti yang saya katakan tadi, apabila kemelut politik berlaku seperti pengumuman keluar dua adun seperti di tengah hari tadi, memang kami di sini menjangkakan senario masa akan bertambah panas dengan pelbagai desas-desus, spekulasi membabitkan wakil rakyat yang bakal melompat, terutamanya dari parti pemerintah. Dan untuk pengetahuan Fauzi, ini boleh dilihat dalam sejak kebelakangan ini, di mana sebelum ini Presiden Warisan merangkap Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dalam beberapa sidang media terdahulu telah menedahkan ada cubaan untuk melobi wakil rakyat mereka untuk menyertai pembangkang. Dan ia ditambah lagi dengan kes-kes mahkamah melibatkan pemimpin kanan Parti Warisan Sabah seperti Naib Presiden Warisan, Datuk Peter Anthony yang dituduh atas 5 pertuduhan di bawah AMLA baru-baru ini. Dan oleh itu kami berpendapat akan lebih banyak lagi spekulasi dan perkembangan panas sepanjang minggu ini dan ia mungkin akan dijangka berlarutan sehingga hujung bulan ini. Boleh. Okey, Ruzani, saya pasti sebagai seorang wartawan, Ruzani pastinya ada menemu bual dan juga menerima maklum balas daripada rakyat secara keseluruhannya berkaitan dengan apa yang berlaku kebelakangan ini khususnya di Sabah. Mungkin Ruzani boleh kongsikan sentimen rakyat pada ketika ini, bagaimana mereka menerima ataupun sentimen mereka menerima maklum daripada perkembangan politik khususnya di Sabah. Okey, sebelum kita bercakap dengan dalam konteks masyarakat ramai, dari segi kacamata media sendiri, kami di sini melihat perkembangan politik semasa adalah menarik, bermula dengan kejatuhan kerajaan PH dahulu, disusuli kemenangan kes Mahkamah Tan Sri Musa Aman baru-baru ini, dan jika dilihat reaksi rakyat ketika ini adalah bercampur baur, ya, terutamanya di kalangan penyokong kedua-dua blok, iaitu blok Parti Pemerintah Kerajaan Negeri dan juga blok Parti Pembangkang. Di mana kalau kita lihat kepada komen-komen yang boleh dilihat dari sosial media dan sebagainya, bercampur baur, di mana ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju senario ini berlaku, di mana lebih ramai lagi mahu kestabilan politik itu untuk pembangunan yang sedia ada di sekarang agak terbantut kerana semua sedia maklum kita telah dilanda pandemik COVID-19 baru-baru ini, dan bagi kami, bagi masyarakat di Sabah, masih nanti apakah tindakan susulan kerajaan untuk memberikan satu penyelesaian kepada isu-isu seperti pengangguran disebabkan banyak hilang pekerjaan dan sebagainya, Fauzi. Daripada apa yang disebutkan oleh Ruzani berkaitan dengan Ruzani mewakili pandangan ataupun daripada kacamata media dan juga khususnya daripada masyarakat madani berkaitan dengan apa yang hasrat rakyat yang ternanti-nanti berkaitan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri khususnya berkaitan dengan pasca fasa pemulihan ekonomi di Sabah. Ruzani mungkin boleh kongsikan sedikit perkembangan untuk jangkaan sepanjang minggu ini, kerana Ruzani kata sebelum tadi kata politik Sabah pastinya dijangka akan bertambah panas, tapi mungkin Ruzani boleh kongsikan akan ada lagi lompat parti. Kalau kita sedia maklum politik di Sabah ini berkaitan dengan lompat parti itu begitu sinonim. Mungkin Ruzani boleh kongsikan kalau diikutkan carta ataupun kedudukan ataupun jumlah kerusi adun di Sabah ini mungkin dilihat agak mustahil jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang sudah berubah kedudukan kerusi dan juga berubah tampuk kepimpinan itu. Mungkin Ruzani boleh kongsikan jangkaan untuk minggu ini akan ada lompat parti dan mungkinkah akan ada cakap-cakap seperti perubahan di tampuk kepimpinan kerajaan negeri itu akan bertukar? Saya tidak menolak dan sudah tentu dengan pengumuman dua adun APCO yang bertindak keluar parti pada hari ini, saya percaya ia akan menjurus kepada faktor domino effect, di mana senario seumpama ini pernah terjadi pada tahun 2018 ketika penentuan kursi Ketua Menteri Sabah di antara Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan juga Tan Sri Musa Aman. Dan jika melihat daripada konteks jumlah kursi bagi kedua-dua pihak ini, di mana kalau saya dipahamkan di sebelah parti pemerintah mereka sekurang-kurangnya mempunyai 45 kursi, termasuk 5 adun lantikan. Manakala bagi parti pembangkang yakni terdiri daripada Bersatu dan PN secara umumnya mempunyai lebih kurang 17 kursi, dan untuk mencapai jumlah kursi yang diinginkan untuk menumbuhkan kerajaan ini, saya rasa ia adalah sedikit sukar melihat kepada faktor jumlah kursi tersebut. Namun begitu, seperti saudara Fauzi bagi tahu tadi,
Sabah mempunyai sesuatu perkara yang sinonim mengenai adun yang melompat ini, dan kita akan jangkakan perkembangan-perkembangan menarik di mana mungkin kemungkinan sidang media akan dilakukan oleh wakil rakyat melompat, dan begitu juga sidang media yang akan dilakukan oleh parti pemerintah itu sendiri berhubung situasi terkini kemelut politik di Sabah, Fauzi. Ruzani, sebelum saya melepaskan Ruzani untuk membuat liputan, saya pasti Ruzani agak sibuk sepanjang hari ini dan juga minggu ini. Ruzani mungkin boleh kongsikan sedikit daripada kacamata media, mungkin ada perbincangan di dalam kalangan warga media itu sendiri berkaitan dengan polemik dan juga dinamika perubahan ataupun apa yang disebut sebagai landscape politik di Sabah ini. Mungkin Ruzani boleh kongsikan apa yang menjadi cakap-cakap warga media ataupun rakan-rakan media di Sabah, apa yang rakan media melihat keyakinan yang membolehkan ada beberapa wakil-wakil rakyat yang bertukar parti, yang melompat parti. Mungkin boleh kongsikan sedikit perbincangan dalam kalangan warga media ini. Seperti yang saya cakap juga tadi, Fauzi, berdasarkan pengalaman kaca media saya sendiri dan juga rakan-rakan media lain di Sabah, benda ni sebenarnya sudah berlaku pada tahun 2018 di mana kami akan sentiasa sibuk update mengenai spekulasi dan di mana lokasi akan sidang media akan berlaku, dan rata-ratanya setuju waktu ini kami akan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan di mana kemungkinan beralih kerajaan atau sebaliknya. Dan jika waktu terdahulu kami mempunyai dua lokasi yang sinonim untuk update sebarang maklumat, iaitu di rumah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal di Kelombong, dan juga di pekarangan rumah di pekarangan kediaman rasmi Ketua Menteri ketika itu, iaitu di Serigaya di Kota Kinabalu. Dan boleh saya cakapkan memang sepanjang minggu ini akan menjadi musim sibuk kepada pengamal-pengamal media di Sabah. Tidak kira lah juru gambar, juru video, dan juru foto dan semuanya akan tertumpu kepada perkembangan politik yang menarik ini, Fauzi. Okey, terima kasih kepada Ruzani Zulkifli, Wakil Wartawan Esro Awani di Sabah, atas perkongsian berkaitan dengan dinamika ataupun perkembangan terbaru berkaitan dengan dua adun APCO yang meninggalkan parti, dan seperti yang disebutkan oleh Ruzani, mungkinkah akan ada perubahan dan juga perkembangan. Pastinya beliau akan kongsikan kepada Esro Awani dan kepada esroawani.com, pembaca esroawani.com. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.